Patri Sofi untuk ke surau, dan pada hari ini kami berpengaruh sedikit untuk membuka kontinus. Tetapi terus terang saya bercakap, hati kami tidak tenang. Melepaskan tuan-tuan masuk dalam surau ini melebihi daripada ekspresi yang dibenarkan, ya, melebihi daripada ekspresi yang dibenarkan. Tolong kenapa? Jadi kami jadi serba salah mematuhi undang-undang dituntut oleh Islam kerana mengikuti arahan daripada JIS. Tapi bila tengok muka perempuan, kami melanggar undang. Jadi kami tak tahu yang mana betul dari kami perempuan. Jadi kerjasama dari tuan-tuan amatlah saya harapkan. Tolong datang. Kemungkinan minggu depan kami tak akan ambil wang ini lagi. Kalau pakai lama, pakai ramah. Jadi debaran demi debaran. Saya menerusi yang di tempat selain. Sekiranya hadir adalah Allah yang bertanggung jawab, apakah jawaban saya yang bertanggung jawab, apakah jawaban pengurusi pada beliau, apakah arahan beliau kepada kami masing-masing, kerana melanggar peraturan. Jadi tidak kerjasama. Saya minta kerjasama menyatakan untuk daftar tunggu kelulusan. Tunggu kelulusan. Keputusan kelulusan saya akan lebih daripada apa yang sepatutnya, kerana pemikiran yang tidak hadir. Tapi pada hari ini saya bersama promosi dari tempat lain melakukan hati walaupun dalam percobaan. Ya, tak belum sekali lagi saya mohon maaf tuan-tuan saya terpaksa mengeluarkan perkataan ini kerana demi kemakmuran surau ini, demi supaya surau ini akan dibuka seterusnya, jangan ditutup oleh orang yang berwajib. Jadi pada hari ini seperti usaha kita tadi dia ada buat tabung untuk pengurangan surau beliau, dan juga surau anak menjadikan tabung untuk tuan-tuan ini menerima untuk anak-anak yatim dan ibu Ramadan. Sekiranya tuan ini menerima bolehlah masuk tabung ke anak-anak yatim untuk yatim atau bertabur Ramadan, ada tabung di Ramadan. InsyaAllah anak-anak yatim kita akan salurkan kepada anak-anak yatim di hari ini pada 26 malam 27 Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال ربنا في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena keberadaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini dan di hari Jumaat yang penuh barakah ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita mengerjakan segala titah perintahnya, serta sama-sama kita menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, dengan taufik dan hidayah yang berpanjangan, serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Dunia, Medan Ujian, Akhirat, Tempat Pembalasan. Muslimin yang berbahagia, hari ini manusia di seluruh dunia berdepan dengan pelbagai ujian yang getir. Seluruh dunia sedang berdepan dengan wabak virus yang mengancam nyawa dan kesihatan manusia. Di setengah daerah berlaku kemiskinan dan kemelaratan. Di bahagian yang lain pula sedang berlaku pergolakan, peperangan merebut wilayah. Pencemaran alam dan kemusnahannya berlaku berleluasa, dan pelbagai lagi isu yang seolah-olah tiada rehat dan noktahnya. Inilah hakikat kehidupan dunia yang merupakan medan ujian untuk kita semua. Dunia sebagai medan ujian bagi manusia ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita agar menyadari bahawa dunia ini bukan tempat asal kita yang sebenarnya. Sebaliknya, ia menjadi medan untuk manusia membuat persiapan yang terbaik untuk kembali ke alam akhirat yang lebih kekal. Itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur, yang bermaksud dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini perbuatan dosa dan maksiat seolah-olah menjadi kebiasaan dalam masyarakat muslim hari ini. Lihatlah sahaja berita-berita yang dipaparkan di media cetak dan elektronik. Saban hari ada sahaja perbuatan jahat dan maksiat yang dipaparkan. Seolah-olah manusia sudah tidak takut lagi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, segala perbuatan jahat seperti berjudi, berzina, membunuh tanpa sebab, berprasangka buruk, membuat tuduhan-tuduhan palsu, menfitnah, mengadu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, mencaci dan menghina orang dengan gelaran-gelaran yang buruk, serta perbuatan jahat yang lain wajib dihindari, kerana ia merupakan pengkhianatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi senantiasa berdosa. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah, ingatlah, kita semua akan berhadapan dengan kematian. Apabila kematian datang kepada diri kita, akan terputuslah segala nikmat dunia yang selama ini kita kecapi. Pada waktu itu, segala penyesalan sudah tidak berguna lagi. Segala perbuatan kita, sama ada yang baik atau buruk, akan kita bawa bersama ke dalam kubur. Bagi roh yang beriman, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan kiamat, kerana terujanya mereka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menikmati balasan syurga yang dijanjikan Allah kepadanya. Sebaliknya, bagi roh yang kafir, mereka akan merayu kepada Allah agar tidak berlaku kiamat, kerana takutnya mereka dengan azab yang bakal mereka hadapi di hari akhirat. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Sesiapa yang benci bertemu Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bila seorang mukmin menemui kematian, maka ia digembirakan dengan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala serta kurniaan syurganya. Maka ia lebih suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Sedangkan bila seseorang kafir itu menemui kematian, maka ia digembirakan dengan azab Allah dan seksaannya. Ia benci bertemu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat benci untuk bertemu dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh itu, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh barakah ini, ayolah
kita bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyakkan amal-amal soleh, memperbanyakkan istighfar, dan memperbanyakkan doa agar segera amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib ingin menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, sedarlah bahawa setiap manusia pasti tidak terlepas daripada pelbagai ujian di dunia ini. Maka kita hendaklah bersabar dan beristiqamah mentaati segala perintah Allah di waktu senang ataupun di waktu susah. Yang kedua, kita hendaklah jadikan Ramadan pada tahun ini sebagai pemangkin ke arah kejayaan hidup di dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, setiap Muslim hendaklah ingat bahawa setiap perbuatan, sama ada yang baik ataupun yang buruk yang kita lakukan di dunia, akan memberi kesan nanti di negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Shadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah, hari kiamat kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, yakni Ar-Rahman, dengan berpasukan-pasukan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita dari perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Oleh itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ia tidak membatalkan puasa. Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-118 dan mesyuarat Fatwa Negeri Selangor
yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuhi segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dan mematuhi prosedur operasi standar SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidil mursalin, wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bin nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikina Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni as-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bil lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allah